والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada Saruan Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh yang dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, guru-guru kita, ibu bapa kita dan para mujahid pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah daripada hati yang penuh lalai, kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat dan kasih sayang kepada kami ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Moga-moga menjadikan kita semua orang-orang yang selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, terus daripada bab yang sambungan daripada lepas, iaitu bab dia hampir sama je. Hampir sama. Iaitu bab hari ini cerita tentang 3 abad yang ke-38.
sambungan yang lepas, iaitu bab yang ke-38. Cerita dia sama juga, iaitu aurat yang didedahkan. Aurat yang didedahkan. Iaitu sebelum ni sebenarnya masuk dalam bab bersumpah dengan nama Allah. Tapi masuk lagi bersumpah tu dah cerita tentang aurat dah. Tapi kali ni dia masuk dalam bab aurat. Jadi persoalan yang kita letak objektif kan kepada tajuk ini adalah kita akan tertanya-tanya soalan-soalan, iaitu apakah itu aurat? Bagaimana mungkin dengan hanya makan buah itu sahaja boleh menampakkan aurat mereka berdua? Dan di mana pula aurat itu berada sebelum mereka makan? Sebelum mereka makan tak ada aurat ke? Adakah aurat itu disembunyikan atau diselubungi dengan rambut, bulu, lalu ia gugur, jatuh sebab memakan buah itu daripada pokok itu? Adakah sekelip mata saja badan mereka tidak ada seurat benang setelah mana mereka ni makan? Gitulah buah tu. Adakah aurat itu dilindungi dan ditutupi oleh benda lain sebenarnya? Lalu ia hilang dengan hanya memakan buah tersebut. Adakah lagi persoalan yang kita boleh bincang? Adakah aurat itu tersembunyi pada tubuh badan mereka? Lalu terdedahlah zahir dan terzahirlah setelah makan buah itu. Ini persoalan-persoalan yang bila kita melihat dalam tafsir dia berbeza-beza. Cuma kita cuba kita bedah ayat ini dan ayat-ayat Quran yang kita baca bukan melalui, kita jauhkan dulu daripada cerita-cerita Israeliat. Kan? Kita jauhkan sekejap daripada cerita-cerita Israeliat. Okey. Bila kita jauhkan dulu kejap, kita ambil makna, iaitu makna yang paling kuat. Iaitu kita ambil makna daripada Al-Quran secara jelas. Maksudnya, kita ambil ayat Quran tu satu persatu, huruf-huruf tu. Baru kita nampak. Nampak sebenarnya kehebatan Al-Quran sahaja, kan, dia boleh menampakkan kehebatan. Dia dengan Al-Quran sahaja, ayat itu sahaja, dia boleh menerangkan isi Al-Quran itu. Boleh ditafsirkan bermacam-macam sebab ayat Quran ni, setiap huruf dia, setiap ayat dia, dia tidak sama. Setiap huruf dia, kalau kita baca daripada Al-Quran, dahsyat. Kan? Sebab kalau kita melihat dalam suratul Kahfi contoh, kita akan melihat bahawa hebatnya dalam tafsir kita buka, maka ketika mana wadrib lahum masalan rajulain, diceritakan dua orang lelaki yang adik-beradik. Kan? Iaitu bernama Furtus, bernama Qitfir. Kan? Dan kemudian daripada dua adik-beradik itu, maka awalnya dulu mereka ni dua-dua beriman. Maka dikatakan kepada mereka ayat yang ke-34, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi. Dia berkata kepada sahabat dia, dia panggil sahabat. Walaupun sebenarnya cerita dia sama dengan Abu Salamah dan juga adik-beradik dia yang kafir waktu tu. Tapi dia sahabat ni, tapi nak cerita bahawa sahibuhu, dia berkata kepada sahabat dia, adik-beradik dia ni, kawan dia ni, sahibihi, sad dengan ha tu, siapa yang ada Quran boleh buka. Sad dengan ha tu rapat. Sad dengan ha tak ada alif. Kalau kita baca, kita tak perasan. Tapi kalau kita lihat mushaf, kita akan nampak. Penulisan Al-Quran, sebiji-sebiji boleh jadi tafsir. Jadi pemaknaan yang lain. Sad dengan ha rapat. Tapi bunyi dia panjang juga. Li sahibihi. Sebab ada alif kecil. Alif kecil. Sebab dia ada penandaan. Kalau kita belajar Quran kan mengikut penandaan. Tapi daripada qiraat lain, ada baca pendek. Li sahibihi. Contohnya macam Maliki Yaumiddin. Mim dengan lam tak ada alif. Jangan buta alif. Salah. Lagi segi penulisan, bukan mim alif. Tapi mim lam. Kaf. Tapi nanti letakkan penandaan dalam Syatibi, Hafs dan Asim, dia letak alif tu kecil. Tapi dalam qiraat yang lain, ma tu pendek. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan? Dalam qiraat lain bacaan dia pendek pula. Maliki Yaumiddin. Pendek pula. Jadinya, asal usul ni, kataan ni, sad dengan ha dia rapat, tak ada alif. Menunjukkan bahawa rapatnya dia dunia akhirat. Rapatnya dia dunia akhirat dalam Quran. Dan kemudian, sebab tu tadi. Tapi itu ayat tu nampak. Yang siapa tadi tu, yang buat. Dia kalau type tadi tu, maka tak nampak tu. Kak Azrina,
wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi. Nampak? Kan nampak kat situ ada alif. Cuba kembali balik kepada mushaf yang betul. Sebab tu saya kata tadi, kembali balik kepada mushaf. Balik baca mushaf. Baca buka yang kitab yang mushaf. Sebab tu jangan ambil internet. Ambil internet tak akan nampak tulisan Al-Quran. Ambil daripada mushaf yang telah diiktiraf dalam dunia ni. Madinah punya, Malaysia punya, ambil mushaf buka. Sod dengan ha memang pendek. Sebab kalau kita ambil kat internet, Maliki Yaumiddin pun dia letak mim alif. Mim alif. Sebab dibaca ikut bacaan kita. Tapi sebenarnya, kalau orang yang betul-betul ilmu Al-Quran, dia tak bagi benda tu. Sebab, beza nanti makna dia. Sebab itu, sod dengan ha tu, dia tak ada alif, menunjukkan bahawa rapatnya dia dengan adik-beradik dia, sehingga dia rapat kerana dunia akhirat, dua-dua beriman. Di saat mana dia mati nanti, dia akan bertemu di akhirat kelak. Di akhirat. Dia cuma ada alif maksurah je, Ustaz. Dia ada alif, dia alif maksurah. Dia lisahi, sod dengan ha tu dia ada alif kecil tu kan. Alif maksurah panggil lah. Tapi kalau alif maksurah, dia alif, kalau saya kecil tu, dia panggil patas. Apa dia panggil? Kalau tak ilmu tajwid, ada ke panggilan dia? Alif maksurah yang sod ada alif Bukan. kecil. Bukan alif, bukan alif bukan ya kalau alifun maksurah, alif yang huruf ya tu. Alifun maksurah yang huruf ya tu. Ya tak ada titik tu. Tapi kat sini li sahibihi tu dia tak ada sod dengan harapat, cuma nanti ada alif kecil. Patas. Tu kecil alif kat atas tu menunjukkan panjang benda tu. Tapi tu alif maksurah tu. Lepas tu yang kedua pula ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang bukan seterusnya, iaitu ayat daripada ayat 37. Ni 34 kan. Cuba tengok ayat 37 pula. Qala lahu sahibuhu. Nampak? Dia berkata lagi kepada sahabat dia. Nampak kan dua? Sahabat yang sama dia berbual. Tapi nanti dia berkata kepada adik-beradik dia pula, dia bernama Kitfir. Kitfir ni kata kepada Furtus. Tapi ingat tak? Waktu mula-mula Furtus ni beriman. Tapi setelah mana dia tidak beriman, Allah dah letakkan qala lahu sahibuhu. Sa tu, cuba tengok balik dalam penulisan. Sa dengan ha ada alif. Betul tak Kak Zarina? Sa dengan ha dah ada alif di tengah. Kalau tengok mushaf, dah ada alif. Jadinya, bila kita tengok dah ada alif. Tadi. Jadi, yang sebelum tu ayat 34 tak ada alif. Sa dengan ha rapat. Beza dia apa? Kerana bila ada alif tu menunjukkan bahawa dia ada satu halangan, ada satu perbezaan. Apa dia? Iaitu saat dia ni adalah adik-beradik di dunia je. Ataupun sahabat di dunia. Tetapi di akhirat mereka tak akan pernah bertemu lagi. Mereka tak akan pernah bertemu. Maka ada benda halang. Ada alif. Nampak tak kat sini? Bagaimana Al-Quran, indahnya Al-Quran. Jadinya, ketika mana, betul kan? Kalau ikut Al-Quran, betul ada alif kecil tu. Tapi dia tak letak sod dengan ha tu rapat, tak ada alif. Tapi yang kedua ayat 37 dah ada alif. Beza dia nampak simple, tapi beza dia iaitu bila dia rapat tak ada alif, maknanya dia adalah kawan dunia akhirat kerana dua-dua dulu ni beriman. Tapi seorang lagi dah jadi kufur, maka dia dah letak sahabat juga tapi dah ada alif. Maksudnya sahabat dia terhalang di dunia. Akhirat nanti mereka tidak akan dapat berkawan. Tak akan dapat bersama. Sebab tu moga-moga kita yang ada dekat Google Meet ini, yang duduk kat Google Meet ini, yang muda, yang dah veteran dan sebagainya, maka ketika itu moga-moga kita semua ni sod dengan ha ni rapat. Moga-moga sahabat kita ni jadi sahabat rapat alif. Sod dengan ha tu rapat, tak ada alif. Betul kan? Dalam ayat yang ke-37. Okey, itu kalau kita buka mushaf yang benar lah. Depan saya pun ada mushaf. Mushaf. Okey. Jadinya, ayat yang ke-37 tak ada alif. Ada. Ayat ke-37 ada. Tak ada alif. Ada alif. Ayat yang ke-34 dia tak ada alif kecil. 37 tu dia alif besar terus kan? Betul. Maknanya dalam internet pun betul yang tu. Kalau dalam 34 tak ada alif kecil. Tak ada alif. Tak ada alif besar. Ada alif besar. Dia ada alif dalam internet dia ada alif besar. Dia sama macam ayat 37 dalam internet. Sebab tu kalau kita penulisan kita ambil yang internet saja type, nanti kita akan nampak tak synchronize. Kita buka kembali balik Al-Quran betul. Maka 34 alif kecil dan 37 ayat alif besar. Beza dia, alif besar tu adalah penghalang bagi dia berbeza makna dia. Beza dia yang pertama sahabat dunia akhirat, yang masa ada alif besar tu sebenarnya dia cuma sahabat di dunia saja. Ada orang sahabat di dunia, kawan baik. Pergi IKEA sama-sama.
bahkan sepejabat. Tapi rupa-rupanya bila mati, dia dah tak bertemu lagi dah. Sebab tu kita nak jadi supaya kita, adik-beradik kita, dan semua anak-anak kita, keluarga kita ni, kita dapat bertemu. Kita dapat bertemu di akhirat kelak. Supaya kita ni dengan anak-anak semuanya menjadi, maksudnya kita dengan anak-anak ni menjadi sahabat dunia akhirat. Yang maksudnya tak ada alif. Tak ada alif. Saya bila sebut benda tu saya sedih. Bila benda-benda apa? Soalan. Sebab ni ilmu baru kat saya malam ni. Bila baru maknanya pendetailan tentang huruf ni, yang ni daripada tafsir ulama ya Ustaz? Tafsir ulama. Masya Allah. Siapa belajar tafsir, saya kan bidang tafsir. Jadi kalau bidang tafsir, kalau siapa baca benda tu dia akan nampak. Satu-satu kan. Lepas tu nanti kalau kitab ni dia akan terangkan melalui pentafsiran Al-Quran saja. Dia tak ambil daripada mana-mana Israiliyat cerita dia. Sebab Israiliyat dia akan menyusahkan kita memahami satu benda. Cerita-cerita tu. Jadi kita sucikan dulu, baru kita kembali balik. Okey, kita tengok. Sekejap Kita tengok dia punya ayat Quran dari surah Tur daripada satu surah Tur ayat yang ke surah Sur ayat yang ke-17 ke hingga 28. Kan cerita bahawa orang-orang yang beriman amanu wattaba'nahum zurriyatahum. Mereka akan mengikut. Orang-orang beriman ni nanti masa dia masuk syurga nanti, orang-orang beriman ni nanti dia akan masuk syurga-syurga dia, kaum kerabat dia dulu. Dia bersama dengan kaum-kaum dia, anak-anak dia, bini dia masuk dalam syurga. Tu yang bila masuk syurga ni, dia bersama dengan keturunan dia dulu. Kalau keturunan yang mana? Keturunan yang beriman. Keturunan yang beriman. Sebab itu kita akan masuk dalam syurga, akan mati, dia akan bersama dengan orang yang sejenis, iaitu orang yang beriman. Sebab itu masuknya syurga, kita moga-moga kita harap anak-anak kita masuk syurga. Sebab tu selalu saya ingatkan Humairah, anak saya Humairah, dia Hasna ke, selalu saya ingatkan bila saya ini, selalu sebut kadang-kadang masa ini anniversary saya lah, anniversary yang ke-13 hari tu, sudah kumpul semua, saya buat usrah tidak dalam setengah jam. Merah tahu tak? Merah pandai mengaji tak? Pandai? Merah tahu tak? Encik ni pandai mengaji. Bukan pandai mengaji, maksudnya bolehlah mengaji. Tahu tak siapa yang ajar encik? Saya kata yang ajar encik Tok Mak. Tok Mak tu yang baru meninggal kan. Tok Mak. Lepas tu yang ajar tajwid kepada encik adalah Tok Cik. Ingat yang bonda pun sama. Wan yang ajar. Kemudian dituruti Tok Cik tu siapa ajar? Tapi Tok Cik siapa ajar? Tok Cik tu Tok Kasim lagi. Atau Nyang yang ajar dia Al-Quran. Tok Kasim tu atas lagi. Dulu dia guru Quran. Guru Quran sampailah dia ngajar Tok Cik ngajar apa? Tok Mak ngajar Cik, dan Cik ngajar Mas Merah. Jadi untung. Moga-moga semua sekali ni nanti Tok Mak pun Mairah pun pandai, Mairah ajar lagi orang bawah. Jadi orang-orang yang mengajar Quran, mengajar ni, dia jadikan semua orang bawah dia ni keturunan dia beriman. Beriman. Moga-moga kita semua nanti ingat, kena doakan juga Tok Kasim, Tok Cik dengan doa. Supaya dalam doa kita ni ingat, dia orang ni keturunan kita, Rabbana firlana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Moga-moga kami beriman dan ampunkan dosa kami dan ampunkan orang-orang yang sebelum kami yang membawa iman kepada kami sebelum kami. Jadi doakan mereka juga. Sebab tu hari tu 14 hari bulan hari lahir anak saya. 14 hari bulan hari lahir anak sulung saya. Saya sebenarnya biasa hari lahir saya ucapkan dia Mairah selamat hari lahir. Tapi hari tu saya beberapa kali saya dengar tentang surah Al-Ahqaf ayat 40 ayat 15. Saya baca tafsir tentang ayat surah 40 tahun tu, menceritakan tentang bagaimana manusia lupa umur 40 tahun dengan mak bapak dia. Jadi saya tukar sedikit cara hari tu. Dalam setahun 2 tahun dia saya tukar cara. Setiap kali hari lahir je, masing-masing kena jumpa dengan hari lahir. Saya ingatkan Mairah hari lahir hari ni kan. Hari ni hari apa? Hari ni adalah hari 14 hari bulan hari apa? Hari lahir, bukan saya kata. Hari ini adalah hari bonda kamu telah bersusah payah, bersabung nyawa, bersabung nyawa, bertarung nyawa melahirkan kamu. Hari ini adalah hari merayakan 10 hari ke-12 merayakan bonda kamu bertarung nyawa untuk melahirkan kamu, mengandungkan kamu 9 bulan 10 hari dan melahirkan kamu dengan susah payah. Peluk bonda, ucap terima kasih. Lepas tu saya suruh dia peluk bonda kamu. Supaya terasa bahawa diri ini syukur. Lahirnya daripada perut ibu yang beragama Islam. Perut ibu yang beragama. Peluk. Dia pun peluk, tapi dia malu-malu lah.
Saya kata belok cakap apa? Cakap terima kasih bonda lahirkan Humairah. Saya ajar dia. Cakap. Budak-budak dia tak pandai. Cakap, lepas tu dia peluk. Dan saya kata tadi bagi hadiah. Dia kan ada duit sikit, bagi hadiah. Apa-apa tak apalah, beli kedai RM2 ke tak apa, bagi hadiah pada bonda, merit pada bonda sebab lahirkan dia. Sebab hari ini merupakan hari yang penuh makna, yang mana ibu kita ni melahirkan kita. Sebab tu saya start daripada situ, bila hari lahir saya je, apa yang saya sebut, yang saya ingat adalah hari ini 7 hari bulan 6. Pada tahun 1982, waktu itulah bonda saya, ibu saya bertarung nyawa untuk melahirkan saya. Pertama bila saya rasa macam tu, saya ingin mengucapkan terima kasih bonda. Terima kasih ibu, terima kasih mak kerana berusaha payah melahirkan saya pada tarikh itu. Kita kembalikan sikit maksud hari lahir je. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Humairah Khairul Fahmi. Selamat hari jadi. Jadi orang bagi hadiah pada kita. Kita semakin lupa bahawa yang lahirkan kita adalah ibu. Jadi benda ni simple untuk mendidik kita supaya rasa bersyukur. Bukan saya sendiri tu macam tu. Tapi bila dah tengok kuliah, syarma gini-gini, maka lahirlah satu benda yang kerasa macam tak something lah. Untuk kita setiap kali hari lahir je, kita kena sambut dia. Padahal patut dia kena sambut bonda dia, mak dia. Berterima kasih pada mak dia. Dan bagi hadiah pada mak dia. Tapi jangan lupa pada bapak juga. Bapak pun bekerja keras juga. Ada juga. Adalah sikit dan macam tu kan. Jadi bapak pun kena bagi hadiah. Tapi saya ingat lagi dia bagi hadiah apa. Dia bagi jelly. Dia bagi jelly. Dia beli kedai RM2, dia belikan jelly untuk bapak ni. Kau ingat aku ni baby ke apa? Bagilah benda lain. Apa? Yang lepas dia bagi saya ni. Dia bagi saya tu. Apa tu? Tali pinggang. Tali pinggang. Okey. Yang ni dia bagi jelly. Dia bagi jelly. Tak apalah. Yang penting dia menghargai. Lepas tu, besok pagi baru saya bagi dia hadiah. Bagi dia hadiah. Bagi dia beli kek sambut dan lain-lain. Cuma nak sebut pada malam ataupun pada awalnya, dia yang dahulu kena berterima kasih. Okey, saya kembali balik. Jadi, saya nak sebut bahawa dalam Al-Quran, dia ada sod dengan ha tadi. 34 tak ada alif. Sod dengan ha pada ayat 37 surah Kahfi dah ada alif besar. Jadi, beza dia ada. Okey, kita kembali pula membaca secara detail. Secara detail pula daripada ayat ini. Okey. Daripada ayat tentang ayat ini. Okey, kita sedikit membaca. Dalam ayatul Quran. Okey. Dia kata, fawaswasa daripada surah Al-Quran, daripada Al-Quran, iaitu ayat dalam Al-Quran ni dikata, fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Kan? Ini daripada ayatul Quran surah Al-A'raf ayat 20. Siapa yang ada Quran mushaf, dia kalau kita baca mushaf ni, dia kena baca mushaf. Kena tengok ayat ke-20. Kan? Surah Al-A'raf. Okey. Daripada ayat ini, tengok. Pertama sekali. Fawaswasa lahumas syaitanu liyubdiya lahuma. Perkataan pertama adalah perkataan yubdiya. Menzahirkan. Maksudnya, syaitan ni disebut nama syaitan tau. Dia tak sebut nama iblis. Maksudnya terus Allah sebut sifat syaitan. Sifat iblis. Allah tak panggil dengan iblis. Tapi Allah panggil dengan sifat dia terus. Hey, setan. Gitu. Dan kita lah, ada orang jahat masuk dalam rumah. Kan? Kita sebut nama dia dah. Kita sebut penjahat. Maksudnya memang kita menyampah nama. Tak sebut nama pun tak apa. Sebut penjahat terus. Penjahat. Okey. Kedua, liyubdiya lahuma. Perbuatan ini dikata bahawa kenapa disebut menzahirkan. Liyubdiya, mendedahkan. Perbuatan ini berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa. Okey, yang ayat pertama, yang mendedahkan, yang menzahirkan. Allah letakkan ayat aktif. Boleh tahu tak ayat aktif tu apa? Siapa kat sini tahu ayat aktif tu apa? Apa makna ayat aktif? Pada awalnya, Allah letakkan sifat syaitan terus. Tak nak panggil nama iblis. Yang kedua, kat sini, liyubdiya. Allah kata, Adam yang menzahirkan, yang membuka aurat. Maksudnya di sini, Adam itu yang membuka aurat. Allah tekankan kepada siapa? Adam dan Hawa. Di sini disebut ayat aktif. Ayat aktif ni contoh gini. Contoh. Tetapi bila ditekankan mawuriya yang disembunyikan dan ditutup, itu dikuatkan kepada ayat pasif, iaitu ayat tentang aurat.
aurat Allah letak ayat pasif. Okey. Apa beza? Pertama sekali kita nak tahu, kenapa Allah letak yang membuka aurat Adam? Yang mendedahkan. Kan? Tetapi yang ditutup, yang tertutup, tapi diletakkan kepada bab tekankan aurat. Okey, ayat pasif gini. Contoh, kita ada air depan kita. Kita ada air masak ke air minum kan. Okey, contohnya Kak Azarina meminum air. Meminum air itu. Ini ayat aktif. Dia menekankan bahawa sang peminum. Cerita dia menekankan cerita tentang orang yang minum. Kak Azarina meminum air. Kak Amanira meminum air. Ini ayat aktif. Maksudnya Adam yang membuka aurat. Ayat aktif. Ditekankan pada nama Adam. Tapi bila disebut mawuriya anhuma, tentang cerita aurat pula, maka Allah letakkan aurat itu dibuka oleh Adam. Maksud kat sini pula berbeza gini. Contoh ayat pasif ni, ditekankan pada air. Air Coca-Cola itu, contoh, air masak itu, air dalam esbok itu diminum oleh Fatih. Anak saya. Maksudnya kita nak mentionkan air tu. Air ni diminum oleh siapa? Air itu diminum oleh Fatih. Maksudnya air ini diminum oleh siapa? Maksud saya nak tekankan air itu. Air itu diminum Fatih, air itu diminum Kak Zarina. Saya tekankan air je. Maksudnya bukan yang membuat, yang melakukan, tapi saya tekan pada isim tu. Air itu. Jadi kat sini beza dia, Allah nak tekankan bahawa beza ayat pasif dengan ayat aktif. Sebab beza bila ayat pasif, sebab kalau saya kata saya minum air, saya nak terangkan pasal diri saya yang tengah haus. Tapi kalau saya kata air itu diminum oleh saya nak tekankan air itu. Supaya orang mentionkan air itu air siapa? Saya minum tadi. Saya minum tadi. Menunjukkan bahawa Allah nak bagi tekan, kita nak bagi tekan pada sifat air tu. Air dalam esbok itu diminum siapa? Maksudnya air itu nak cerita. Tapi kalau saya yang meminum air, nak tekankan, oh rupanya saya. Bukan pada air pula. Pada air. Okey, begitulah maksudnya dalam Al-Quran pertama sekali kita bincangkan tentang bagaimana disebutkan yang membuka aurat adalah Adam. Itu ayat aktif. Allah tekankan, yang membuka. Tetapi aurat itu pula yang dibuka, aurat itu pula dicerita tentang, bila disebut tentang yang membuka adalah Adam, membuka kedua-duanya, mendedahkan aurat itu adalah Adam, tetapi perkataan disembunyikan dan ditutup sebelum ni, Allah. Siapa yang menutup? Yang mana aurat itu telah pun ditutup oleh Allah sebelum ni. Maksudnya, Adam ni sebelum ni, aurat tu telah ditutup oleh Adam. Maksudnya, ayat yang sebelum, Adam juga yang tutup. Adam sebelum ni, ditekankan pada aurat yang ditutup oleh Adam. Selepas makan, Adam mendedahkan aurat. Okey, nampak tak beza? Sebelum tutup, sebelum dimakan buah larangan, ayat Allah, aurat itu ditutup oleh Adam. Dia tak tekankan Adam menutup aurat. Tapi dia kata aurat itu ditutup oleh Adam. Maksudnya Allah nak tekankan aurat ni ditutup oleh Adam. Okey, bila dimakan buah tersebut, maka Allah tak kata bahawa aurat itu dibuka. Tak. Tapi Allah lebih menyebut Adam dan Hawa yang membuka aurat itu. Nampak kat sini. Penekanan ada sedikit berbeza. Okey. Nampak kita permulaan untuk ceritakan itu dulu. Okey. Kemudian barulah kita masuk kepada cerita dia. Okey. Kenapa? Masa aurat ditutup, Allah tekankan pasal aurat. Tapi bila dibuka, Allah tekankan pasal dia, iaitu Adam. Sebab itu, bila kita menutup aurat kita, tertutup aurat orang yang jaga aurat, menunjukkan bahawa aurat dia dijaga. Macam tu gitulah. Aurat kita dijaga. Contohnya saya ni, bila tertutup aurat, bukan saya menutup aurat ni. Sebenarnya aurat ini saya jaga. Sebab menunjukkan bahawa aurat ni yang perlu dijaga. Bukan saya. Tapi bila sebut ada orang membuka aurat, tak pakai seluar pendek je keluar, maka orang itu membuka aurat. Allah tak sebut tentang aurat dah. Allah sebut dia. Orang tu sendiri yang salah buka aurat. Tapi kalau disebut tentang orang tu tutup aurat dengan cantik, Azarina, Bonda, Murosniani tutup aurat dengan baik, Kak Amanira, maka tak boleh cakap dia tutup aurat. Maka auratnya telah dijaga. Auratnya telah ditutup. Kita kena sebut ayat auratnya telah ditutup.
Kita kena ayat pasif. Maksudnya bukan pelakunya, tapi kepada aurat itu. Sebab mulianya pada tutup. Bila dibuka, maka dah tak mulia daripada aurat, Allah letakkan pada orang ni pula. Sandarkan kepada manusianya pula, pelakunya. Kalau orang yang membuka aurat, baru disebut si fulan membuka aurat. Tapi kalau aurat mereka tutup, bukan si fulan menutup aurat, tapi aurat ditutup oleh si fulan. Nampak? Dijaga oleh si fulan. Maksudnya mulianya aurat tu, sehingga detailnya Allah sebut begitu. Ayat aktif, ayat pasif. Allah tekankan tentang apa yang berlaku, bukan pelaku. Betul? Okey, betul. Maksudnya, ketika mana berlakunya peristiwa menutup aurat, Allah tekankan pada apa yang berlaku, iaitu aurat ditutup. Tapi setelah mana Adam makan buah larangan, Allah tekankan kepada pelakunya, iaitu Adam dan Hawa yang membuka aurat. Okey. Ingat maksudnya cerita dia dah berbeza. Maksudnya sebelum tu Allah tekankan kepada apa yang berlaku. Tetapi setelah mana cerita dia dah makan buah larangan, Allah terangkan siapa pelaku dia. Pelaku dia ditekankan. Dia mentionkan pelakunya. Okey. Jadi begitulah. Okey. Seterusnya, kemudian dikata fadallahuma ghurur falamma dhaqal syajarah badat lahuma syawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ni dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ayat yang seterusnya lah, ayat yang ke-22. Ayat ke-22. Dikata fadallahuma bi ghurur. Dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Itu syaitan. Dan kemudian setelah mana mereka memakan buah pohon itu, falamma, ketika makan. Maksudnya falamma tu ketika tu. Ketika dia makan, zaqash syajarah, dia makan daripada buah itu, badat lahuma sawatuhuma. Tiba-tiba dia makan buah tersebut, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing. Nampak? Kat di sini dia makan buah itu, maka terdedah auratnya. Maksudnya dia bukan buka dengan sengaja tau. Buka dengan sengaja, dia terbuka auratnya. Tapi ayat Allah, Adam yang buka aurat tu. Unik tak? Walaupun pada hari tak sengaja, tapi penyebab disebutkan mention pada Adam yang membuka aurat tersebut. Tapi waktu tutup, Allah tak mentionkan Adam, tapi Allah mention aurat yang ditutupi. Okey. Mereka memulai kemudian, bila dia perasan aurat dia terdedah, mereka terdedah, maka mereka ni pun watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ini ayat Quran surah Al-A'raf ayat 22. Dikata bahawa dan mereka dikata mulai menutupnya dengan dedaun daripada syurga. Waraqil jannah. Ditutup dengan daun syurga. Ditutup dengan daun syurga. Okey. Bila ditutup, dia dah malu, ditutup dengan daun syurga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqallakuma inna syaitana lakuma aduun mubin. Dikata bahawa serta Tuhan mereka menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang lama dah, melarang kamu berdua daripada pokok itu. Supaya dekat, bukan makan. Dekat pun jangan. Kan? Jadinya, dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Maksudnya dia kena ingatkan Allah. Bukan dia dah makan tu, lalu aurat terbuka, Allah bagi tahu, bukankah aku dah kata syaitan tu adalah musuh yang nyata, dan bukankah aku pernah melarang kamu daripada mendekati pokok. Allah tak sebut makan tau. Padahal dia dah makan pokok tu, buah tu. Tapi Allah tetap juga bukan pasal makan. Tapi Allah bagi tahu dekat pun aku dah larang. Menunjukkan bahawa kat sini apa? Allah tak kata kenapa kau makan. Malah Allah bagi tahu aku tadi larang dekat dengan pokok. Maksudnya bukannya datang, bukannya makan, dekat pun aku larang. Tapi kamu hari ini telah terlanjur makan pula. Makan pula. Malahan aku suruh dekat pun jangan. Dekat pun jangan. Ayat di atas tidak menjelaskan kepada kita dengan terperinci kaedah atau cara makan daripada pokok. Jadi cara makan dia tak sebut, tak payah bincang. Ingat bila cara makan tak sebut, jangan bincang.
Bila dalam Quran tak sebut, dalam hadis tak sebut, tak payah bincang. Sebab Dr. As-Salah pernah menyebut sebelum ni kan, dia kata hebatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya para sahabat Nabi ni, kita boleh belajar dari mereka. Mereka tak banyak tanya. Mereka tak suka berdebat dengan perkara-perkara yang tak ada dalam Quran dan hadis Nabi. Jadi mereka terima saja. Datang ilmu-ilmu baru, orang-orang yang terbaru daripada orang-orang daripada kita ni selalu berbicara kenapa makan macam mana, cara makan buah apa. Sebenarnya jadilah macam orang yang para sahabat yang jarang bertanya tentang perkara yang tidak disebut dalam Al-Quran dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Al-Quran ini adalah wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Al-Quran bukan syair, Al-Quran bukan puisi, Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran itu adalah dikata wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun. Al-Quran itu hanyalah kepada wahai Muhammad adalah zikrun, peringatan, wa Qur'anun mubin, dan yang menyatakan. Al-Quran ni sebagai peringatan dan penyataan. Maksudnya pengajaran, pelajaran dan pengajaran dan peringatan. Al-Quran ni peringatan, pengajaran dan pelajaran. Liyunzira man kana hayyan, yang perlu dibacakan kepada orang yang hidup. Okey, bila kita lihat ayat ini, maka kena tahulah kisah ini bukan nak tahu sangat makan buah tu macam mana, buah tu buah apa. Tak penting. Tapi yang penting bagaimana kita dapat ambil pengajaran. Al-Quran itu adalah in huwa illa zikrun, pengajaran, pelajaran dan peringatan. Sebab itu kita kembali balik kepada asas Al-Quran, iaitu Al-Quran ini perlu dibacakan kepada kita untuk kita ambil pengajaran, pelajaran dan tazkirah di dalamnya, peringatan di dalamnya. Okey, jadinya bagaimana dia makan, kita tolak dulu. Macam mana buahnya, kita tolak dulu. Kita manusia ni kadang-kadang pelik. Nak tahu pula macam mana makannya. Buah dia buah apa pula? Dah kita pun tengok Israeliat. Oh, buah dia macam buah apple. Makan dia, oh cara makan dia begini-begini. Sampailah dalam tafsir. Tapi dalam tafsir ni dia tulis. Tapi dia tulis Israeliat lah. Wahukiyah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia akan letak wahukiyah. Dihikayatkan. Maksudnya dia tahulah ayat ini Israeliat. Nak percaya atau tak percaya. Antaranya, dia kata kalau masa dia makan buah tu, dia macam buah apple. Dia makan buah tu, dia ada Israeliat. Sampai dia kata bila dia makan, Hawa makan, tersangkut dekat dada dia. Maka jadilah buah dada. Maka Adam pula makan, dia makan sebiji. Tersangkut dekat halkum dia. Jadi kat halkum dia. Jadi maksud kat lelaki dia kata ada halkum. Ada halkum tersangkut dekat tekak. Yang ini, yang Hawa ni dia kata gelojoh. Gelojoh lah perempuan. Sebab dia makan 2 biji. Dia makan 2 biji, nak cepat muda katnya, makan. Tersangkut dekat dada. Jadilah buah dada. Kan kalau tengok macam mana cerita Israeliat ni, kan macam mengakal. Mengakal. Benda yang patut kita belajar, peringatan. Tapi duk cerita benda tu. Jadi, tapi dia letak dalam tafsir untuk kita ambil. Ini adalah cerita Israeliat. Israeliat ni bukan tak boleh ambil. Boleh. Tapi, Israeliat ni macam Ajinomoto. Hati-hati. Macam gula yang menyedapkan minuman. Dia boleh ada dalam makanan, boleh tak ada. Kalau ada Ajinomoto, hati-hati. Kalau ada darah tinggi, kecil manis, ada migrain, boleh rasa. Ini ada Ajinomoto ni. Kalau ada orang yang makan Ajinomoto, pantang. Ada Ajinomoto, pening kepala selalu. Awak Kelantan kata, pening selalu. Pening selalu. Loyo selalu. Orang bawa Kelantan lain sikit. Dulu saya pernah pergi Kelantan dekat Muhammadi. Masa saya belajar tingkatan 6 tu, saya pergi dekat Kelantan tu. Sampai-sampai ada orang menjerit lepas main Jumaat dekat Masjid Muhammadi. Menjerit. Dan nak habis lah tayat akhir tu menjerit. Wah! Lepas tu dia baring. Terbaring turun tu. Dia menjerit. Dia kan dia terjerit ni. Lepas tu habis semayang, semua pergi menuju ke dia. Lepas tu dia orang urutkan dia lah. Ada orang urutkan. Lepas tu saya pun datang. Lepas tu saya baru belajar kat Kelantan. Saya pun datang kat sini. Lepas tu saya tengok kenapa dia nyanyi-nyanyi. Dia macam, dia pegang kaki dia. Dia macam menyanyi-nyanyi. Tak tahan sampai keluar liur dia. Lepas tu, saya tanya dengan orang pakcik tu. Pakcik, kenapa tu? Oh, dia kata, nyetok, dia kata.
nyetok dia. Ingat lagi dia kata nyetok. Nyetok. Saya pun, nyetok. Lepas tu belakang saya ni, Dek, kenapa tu Dek? Saya pun jawab, nyetok. Nyetok. Jadi saya pun kata nyetok juga. Lepas tu masa balik, kat rumah sewa lah. Saya pun terus tanya, nyetok tu apa? Nyetok Tak tu krem. khabar. Krem. Tak khabar. Krem, betul tu. Nyetok tu ke? Nyetok krem. Bunyilah tak faham. Sebab tu kalau kita dipanggil simpul biawak Krem ya Ustaz. Jelas krem. simpul biawak. Simpul mengkarung. Kalau Johor, dia kata simpul biawak. Kalau Kelantan, nyetok mengkarung. Nyetok karung. Karung, mengkarung. Mengkarung pun biawak juga. Kan? Mengkarung pun biawak juga. Cuma orang Kelantan tak panggil biawak, dia panggil mengkarung. Jadi, krem ataupun kita simpul biawak, dia orang ni nyetok karung. Nyetok karung cicak tak habis mana lah kalau kita biawak. Kalau Johor panggil biawak lalu. Biawak terus. Simpul biawak. Tapi kalau orang Kelantan dia panggil simpul cicak. Tak habis langsung. Panggil simpul cicak. Simpul cicak. Kelantan pelik selalu. Pelik tu pelik. Dia orang Johor juga bahasa dia best. Bahasa dia best. Saya tarik balik. Okey. Jadi Pelik tapi benar Ustaz. Pelik tapi benar. Pelik tapi benar. Pelik sokmo. Okey, betul. Okey, saya kembali baliklah. Jadi dekat sini dia kata bahawa apabila disebut bahawa Adam ni makan dekat pokok tersebut, kan? Ditegur dan kemudian dikata usahlah, dikata ayat teratas tak cerita pula. Tak cerita tentang terperinci dengan kaedah makan. Begitu tadi tu pasal cerita tadi tu. Makan dengan air mengat dengan Ajinomoto. Berhati-hati, ada orang makan Ajinomoto sakit. Maksudnya Ajinomoto ni kalau ada dalam makanan jangan banyak. Jangan ada banyak. Sikit je. Kalau banyak boleh datangkan penyakit. Walaupun orang yang sihat. Macam saya sihat, makan Ajinomoto pun rasa tu. Saya pernah makan laksa kat mana ada kat kedai tu. Saya makan rasa ngantuk tu. Rupa-rupanya dia letak Ajinomoto banyak. Maka sekali makan dah ngantuk. Rupa-rupanya dimakan tu dia letak banyak. Jadi banyaknya Ajinomoto boleh menyebabkan rasa bahayanya pada badan kita. Jadinya begitu juga Israiliyat yang terlampau ada sikit rasa sedap. Seronoklah cerita. Ada Israiliyat sikit. Tapi kalau tak ada pun bagus juga. Pun bagus. Tapi kalau ada jangan banyak. Kalau ada banyak sangat, jadi pengelipur lara. Dalam cerita saya ni, Adam ni jadi cerita Avenger pula. Cerita pasal Israiliyat dia. Lala macam Avenger. Cerita mengatur ni. Okey, itulah. Jadi kita elakkan. Okey, tak nampak keaziah Al-Quran itu. Kalau kita baca dari sudut makna Al-Quran huruf, kita nampak izahnya Al-Quran. Okeynya. Kemudian oleh itu, cukuplah dengan isyarat ringkas dalam Al-Quran daripada terus menolak dan berbalah. Boleh cerita tapi dalam bab lain nanti kita akan cerita tentang Israiliyat ni. Cuma yang ini ni, kita tolak dulu. Kita tahan nafsu kita untuk cerita tentang bagaimana buahnya, bagaimana makannya, kita tolak dulu. Jadi usahlah sewenang-wenangnya menyebut kesan terhadap mereka berdua selepas makan daripada pokok selain daripada Al-Quran dan hadis. Kerana dikata lepas dia makan dari pokok itu, buah-buahan itu, dan dikata selepas makan daripada pokok itu, apabila aurat mereka berdua didedahkan, diperlihat, jangan kita ambil sewenang-wenangnya dalam meletakkan makna. Melainkan dengan penelitian pemahaman Al-Quran yang detail oleh para ulama yang muktabar. Dari segi bahasa Arabnya, tafsirnya, asal turunnya, kenapa turun, kenapa dimansuh ataupun tidak, ulun dalam ilmu Quran, baru boleh belajar. Sebab tu, ulama saja yang boleh menafsirkan. Ulama ni kenapa dia pandai agama, dia pandai Arab, dia pandai bahasa. Dia tahu. Jadi kalau kita nak menafsirkan juga, kita kena belajar ilmu-ilmu dulu. Baru kita boleh tafsirkan. Jadinya, dikata bahawa perkara ini juga tidaklah diperincikan oleh sebarang hadis. Maka tidak ada pula hadis yang memperincikan. Kenapa tak ada hadis? Yang ni unik. Nabi pun tak perincikan. Maksudnya Nabi pun dia tak berapa pentingkan cerita tentang buah tu. Tapi Nabi lebih ceritakan tentang bagaimana seorang itu ambil pelajaran dari cerita tersebut. Dan tidak ada hadis, sesungguhnya cukuplah bagi kita dengan apa yang telah disebutkan dan diceritakan dalam Al-Quran. Okey.
Kita dapati bahawa banyaknya cerita dongeng sebenarnya berasal daripada kitab Taurat. Yang telah diselewengkan ataupun perjanjian lama yang dimasukkan ke dalam tafsir-tafsir kita. Tadi tak masalah, sebab tu mereka ceritakan hukiyah, dihikayatkan. Macam cerita Arnab dan kura-kura. Kan? Siapa kat sini yang dengar cerita tu daripada tok nenek kita? Kita tahu tak cerita tu betul atau salah? Kan? Cerita tu betul tak salah? Siapa kat sini yang boleh mengangkat bahawa cerita tu adalah benar? Tak adalah benar, tapi dengar cerita tu dah lama Ustaz. Maksudnya cerita tu kita tahu benar ke tak benar, tapi kita ambil peringatan, betul tak? Pelajaran. Maksudnya dari situ cerita tu dipanggil Israiliyat. Bila cerita tu tak tahu mana betul mana salah, dia panggil Israiliyat. Maksudnya cerita tu dia belum tentu benar, belum tentu ya. Macam mana cara untuk kita meladani cerita tersebut? Kalau benda tu tak lari daripada syariat, kita boleh ambil sebagai pedoman. Kalau kita ada lari daripada syariat, kita tolak. Tolak. Okey. Sebab Nabi sebut, Israiliyat ini, la tukazibu wa la tusaddiqum. Jangan kamu tolak, jangan kamu percaya. Sebab itu saya tak berani tolak Israiliyat, cerita-cerita yang dalam tafsir. Sebab cerita tu mungkin juga betul, mungkin juga salah. Tapi cerita tu kalau ada pun tak ada, tak apa. Kalau tak percaya pun tak apa. Saya tak percaya cerita tu. Pun tak jatuh iman. Tak kurang iman. Kalau saya percaya pun tak tambah iman. Sebab dia bukan termasuk dalam Al-Quran dan hadis yang wajib kita percaya. Okey, macam itulah cerita tadi. Kalau ada orang, saya percayalah Ustaz. Betul lah Ustaz. Memang cerita tu atuk saya cerita. Yang Arnab dengan kura-kura ni dia bertanding. Dalam satu perlombaan yang megah, yang diceritakan turun-temurun, sampai adik, kakak, anak, cucu, tenek, semua tahu cerita ni. Sepenanjung Malaysia. Yang bahawa akhirnya kerana kesombongan Arnab waktu itu, akhirnya Arnab menang. Arnab menang kalah? Saya nak pastikan. Yang menang Arnab, betul tak? Yang menang kura-kura. Maksudnya cerita ni tersebar juga kat Kelantan, KL. Betul. Yang saya dibawa cerita kemarin, kura-kura yang menang. Kerana kesombongan, kerana kebongkakan Arnab, akhirnya kura-kura yang telah diberikan menang. Cerita ni percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Kalau ada orang anggap cerita ni betul Ustaz, pun tak tambah iman. Ada orang kata tak boleh Ustaz, ini cerita bid'ah. Tak ada siapa percaya pun cerita ni. Sebab ini cerita karut. Pun boleh juga. Ini juga tak salah. Tak mengurangkan iman. Okay. Ini cuma cerita rakyat. Begitulah Israiliyat. Okey. Jadinya cukuplah kita kembali balik Al-Quran, kita dapati cerita itu banyak dongengnya daripada cerita kitab Taurat. Begitulah namanya malaikat Israel. Malaikat Israel juga diambil dari kitab-kitab dongeng. Kitab-kitab dongeng. Nama yang disebut dalam Quran Malaikatul Maut. Malaikatul Maut. Dalam hadis Nabi sebut Malaikatul Maut. Zaman sahabat sebut Malaikatul Maut. Zaman kita, tiba-tiba datang ilmu kalam, orang-orang Israel masuk dalam masjid Islam, ketika tu dah diubah, letak kitab Taurat. Ada malaikat tu namanya Israel. Yang ni masalah. Jadi kita hari ni pun pakai Israel. Sedangkan nama yang tu wajib kita percaya. Jadinya dikata dalam perjanjian lama kitab itu telah banyak juga diseleweng kitab Taurat tersebut. Yang banyak menceritakan satu perinci tentang perihal Nabi Adam. Tetapi dalam kitab Taurat yang baru ni, kat dunia ni, banyak yang tak boleh dipercayai. Malah ramai tukang karut, tukang cerita yang menyebarkan cerita-cerita itu. Sebab itu dalam kitab disebut dulu wahukiyah. Dia tak sebut waruwiyah. Hukiyah ni maknanya hikayat. Macam juga hang tuah. Dia bawakan hikayat, hang tuah. Kan hikayat disebut. Bila disebut hikayat, benda tu belum tentu dalam sejarah. Tapi bila disebut sejarah, diceritakan baru sejarah. Tapi bila disebut hukiyah, dihikayatkan, maka ceritanya adalah cerita yang dongeng. Boleh percaya, boleh tidak. Sebab tu ada orang percaya hang tuah, percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Cerita dia lah. Wallahu a'lam. Siapakah yang menceritakan kepada kita tentang cerita tersebut secara terperinci? Berdasarkan cerita tersebut, mereka mendakwa iblis telah menghasut Adam. Ini salah satu cerita dalam Israiliyat. Berdasarkan cerita tersebut, mereka mendakwa iblis telah menghasut Adam. Ini Israiliyat. Saya baca juga.
Namun baginda masih tetap berjaga-jaga dan berhati-hati dengannya. Namun baginda langsung tidak menyahut bisikan dan hasutannya sekian lama dia duduk dalam syurga tu. Oleh sebab itu, mereka mendakwa Iblis telah pergi berjumpa Hawa. Dia kata, Iblis pun dah jumpa Adam, tak boleh makan. Lalu dia berjumpa dengan Hawa. Sebenarnya, cerita ni, saya pun sendiri macam, sebab saya banyak cerita Israiliyat saya baca. Saya pun menyangka, Hawa, akhirnya Iblis bertemu dengan Hawa. Kerana dia tak boleh bertemu dengan Adam, akhirnya Iblis bertemu dengan Hawa. Lalu dia menghasut Hawa. Supaya akhirnya Hawa menghasut Adam supaya makan. Siapa yang pernah dengar cerita ni? Siapa yang pernah dengar cerita macam ni? Israiliyat. Israiliyat termasuklah saya. Jadi, kenapa tu saya kata kena buang dulu benda tu. Sebab takut kita berjangka buruk kepada ibu kita, iaitu Sayyidatina Hawa alaihi salatu wassalam. Sayyidatina Hawa alaihi salatu wassalam. Lalu ia menghasut Hawa, lalu akhirnya Hawa pun termakan bisikan Iblis. Dan Hawa pun bersetuju dengan Iblis. Dan kemudian dia menggoda pula Nabi Adam. Lepas tu Hawa pun cakap dengan Nabi Adam. Abang. Oh, Abeh. Oh, Adam pun termakan pula. Bila dah lembut semacam, isteri bercakap, Abeh. Balik tu. Abeh kita. Kita pun termakan. Begitu kita ada. Ada, masuk saya. Dulu masa saya belajar pun begitulah yang saya belajar. Dan serta menyesatkan. Dan kemudian Adam pun tersesat. Sesungguhnya pokok yang diharamkan itu ialah buah apple. Lantas Hawa memetik sebiji daripadanya dan menghulur kepada Adam. Lalu dengan cara menggoda dan memujuk rayu, lalu bagi dia mengambil dan memakannya. Jikalau tidaklah kerana Hawa, Nabi Adam pasti tidak akan termakan buah tersebut yang merupakan tanda kesalahan dan kesesatan. Tapi sebenarnya, walaupun Israiliyat ini dia ada sedikit nampak macam pelik, tapi sebenarnya dia ada dalam muka surat, kalau ada kitab ni lah, 154. Kan ada hadis yang sahih daripada Rawahul Bukhari. Kan? Walaula Hawa, kalaulah bukan kerana Hawa, lam takun unsa zawjaha. Maka tentulah, sekiranya tidak ada Hawa, tentulah wanita tidak akan mengkhianati suami. Ini hadis Bukhari. Kalau tengok daripada hadis ini, ingat cerita yang disebut oleh Israiliyat ni tidak lari daripada kisah itu. Hadis ini. Sebenarnya kalau tengok daripada hadis Sahih Bukhari ini, kalau bukan kerana Hawa, tentulah isteri tak akan mengkhianati suami. Kalau kita tengok daripada ayat ini, seolah-olah cerita yang disebut tadi betul. Cerita Israiliyat tadi. Tapi walau bagaimanapun, kita cuba elakkan cerita-cerita Israiliyat ini supaya kita lebih dapat memahami cerita ini secara tuntas. Okay. Kembali balik. Kembali balik. Okey. Jadinya, dan kemudian dia kata, dia ajak Adam makan sekali. Teruk kalau cerita ni. Nampak macam jahat betul. Kan? Iblis tak boleh hasut Adam, dia hasut Hawa. Dan Hawa pun pergi goda, dia sepakat dengan Iblis. Dan kemudian akhirnya Hawa ni pun dia menggoda Adam sehingga Adam pun makan juga. Nampak macam jahat sangat kan? Tapi itu cerita tu sebenarnya, kalau ada kita pernah dengar, kita ketepikan dulu. Jangan tolak. Sebab Nabi pun tak bagi tolak. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu terus tolak, jangan kamu terus terima. Lantas isyarat pantas Al-Quran. Pendirian kita terhadap perincian yang didakwa dan disebut di dalam kitab perjanjian Taurat tadi itu adalah tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Ingat boleh faham tak? Apa pandangan Profesor Dr. Hal Hawa dalam benda ni? Sama, Dr. As-Salah. Sama je. Iaitu pendirian kita, iaitu tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Kita tak boleh dustakan. Sebab Nabi sebut. Wala tukadzibuhum, wala tusaddiquhum. Jangan kamu mendustakan, jangan kamu tolak, dan jangan kamu terima. Boleh faham tak? Ibu-bunda semua. Apa ayat tersebut ni? Maksudnya cerita ni kalau ada yang nak ambil lah. Sebagai peringatan. Tapi cerita ni kalau tak nak ambil, saya kata, ngarut lah. Pun boleh. Jadi pendirian kita adalah malahan kita tidak berpegang padanya. Maksudnya gitulah. Jangan berpegang pada Israiliyat. Jangan berpegang. Kita hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Cerita tu cuma sekadar cerita rakyat. Yang boleh kita ambil, boleh kita tolak.
Tapi yang kita nak berpegang kepada tadi Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Okey, jadinya isyarat pantas Al-Quran yang berkaitan dengan perihal Nabi Adam benar-benar yang termakan daripada pokok tersebut sememangnya dimaksudkan. Maksudnya dalam Al-Quran memang secara kena tak faham, dalam Al-Quran memang sebut Adam makan buah tersebut. Isyarat itu memang jelas dalam Al-Quran dan hadis, Adam dan Hawa makan. Dari buah tersebut memang isyarat jelas. Jadi kita kena percaya. Cuma buah apa dimakan, jangan bersoal. Ini kerana perbuatan makan itu merupakan satu kesalahan dan pelanggaran. Perbuatan itu jugalah menunjukkan kelemahan diri mereka, iaitu Adam dan Hawa, termasuk manusia seluruhnya. Rentetan dengan pelanggaran tersebut muncullah taubat dan istighfar. Kita melihat Al-Quran tidak memberi penekanan dan pemerhatian yang lama pada kesalahan tersebut, tapi dia terus kepada istighfar dan taubat. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci, panjang lebar tentang kesalahan yang telah dilakukan. Malah Al-Quran juga tidak menerangkan perihal itu dengan falsafah yang tak penting pun. Tak ada cerita apa macam mana pun. Tapi yang tidak penting serta tidak pula membesar-besarkan kesalahan tersebut sehingga menyebabkan perkara itu disampaikan tidak memberi kesan kepada sesiapa yang membacanya. Maka inilah hikmah Al-Quran. Dia mempunyai unsur pendidikan. Tapi Nabi Allah bagi tahu cerita ni panjang. Tapi tentang Allah marah kepada Adam sikit. Allah tak nak bagi tahu sangat. Tapi cerita tadi tu Allah letakkan sebagai pendidik dan pengajaran. Supaya pendengar ni lebih terkesan pada didikan, bukan pada kecaman. Allah mengecam Adam sekejap je. Bukankah aku katakan kepada kamu berdua, jangan dekat pada pokok itu? Bukankah sebelum ni aku dah bagi tahu? Dan jangan bagi tahu supaya ingat bahawa syaitan itu musuh yang nyata. Ingat, walaqad nasiya, tetapi kamu wahai Adam telah lupa dengan azam yang telah engkau pegang pada waktu itu. Jadi, itu je settle. Lepas tu Allah cerita balik. Lain. Maksudnya kat sini, Allah tak kecam Nabi Adam. Menunjukkan bahawa Allah nak bagi tahu bahawa kita cuma nak bagi tahu lebih kepada Adam. Wahai anak Adam, ingat, syaitan itu musuh kamu. Lepas tu kalau kamu dah buat jahat, kamu boleh bertaubat. Kembalilah kepada Allah, jalan taubatnya. Itu Allah nak bagi tahu kita. Bukan cerita pasal Adam tu sebab sejak Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran adalah pemberi peringatan dan pelajaran. Bukan nak cerita pasal Adam, tapi Allah nak bagi tahu kepada kita supaya ambil peringatan. Jadi jangan fokus sangat pasal Adam, fokus pada diri kita. Jadi bila baca Quran, fokus pada diri kita. Apa yang tadabbur dapat kita ambil. Bukan fokus pada Adam. Ya, Adam macam gini. Tak, fokus pada diri kita. Apa yang kita dapat ambil. Okey. Jadinya, wallahu alam, dah 10 suku dah. Sekejap ya. Sekejap, saya baca ni detail sikit. Minta maaf lah, tapi steady lah. Slow dan steady. Supaya kita dapat memahami dengan simple. Jadi barulah ada aurat terdedah. Baru nak masuk. Sebab tu cerita dia detail sangat. Di pun macam berulang-ulang pula. Nanti baca balik, boleh batal balik. Jadi tak apalah. Tapi disebut biarlah kita keluar daripada. Nanti ayat 39 pula. Bab 39, Nabi Adam dan Hawa segera menutup aurat mereka. Dan cerita lain pula lagi. Okey, tapi ini belum baru separuh. Mungkin kita sambung lagi pada Sabtu yang akan datang. Tentang tajuk, iaitu aurat yang tajuk kecil, aurat terdedah dengan hanya memakan buah larangan. Baru cerita. Aurat itu terdedah dengan hanya memakan buah larangan dari sudut perbahasaan dan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Iaitu nanti disebutlah fi'lu syarat, zakat syarat, jawab syarat, badat lahu masawatihima. Ni apa? Jawab syarat ataupun fi'lu syarat. Jadi dalam penafsiran Al-Quran, jadi memang pening. Saya dah baca benda ni, saya baca pun jadi pening. Tapi walaupun pening, tapi bila dah faham, baru kita akan nampak betapa hebatnya Al-Quran memperincikan. Sebab itu kalau kita tolak Israiliyat dan kita baca Al-Quran secara detail, huruf ke huruf, belajar tafsir, maka kita akan dapat izzahnya, kehebatannya Al-Quran. Sebab tu orang-orang kafir musyrikin di Mekah, mereka ni antaranya Labid, mereka antara Labid dan hadis yang sahih, Labid ni seorang pensyair yang hebat zaman Rasulullah waktu jahiliyah, paling hebat. Tetapi bila dia masuk Islam, umur dia 60 tahun waktu masuk Islam.
Waktu dia masuk Islam, dia berhenti membaca syair dan membuat syair. Lalu dia membaca Al-Quran. Kenapa dia kata? Kerana bila aku membaca Al-Quran, maka aku nampak syair ni tak ada apa. Kerana Al-Quran tu dia punya ayat dia, susunan dia, menghiburkan hati dia. Dan akhirnya dia meninggal pada umur 120 tahun dengan langsung tidak membuat syair. Dan juga kerana apa? Hati dia terpaut dengan Al-Quran. Seronoknya penulisan ayat, lengkuan bahasa dia cukup hebat. Sebab tu itu orang yang pandai bahasa, dia menghargai kehebatan Al-Quran. Sebab kita ni tak pandai, sebab tu kita nampak Al-Quran tu biasa-biasa. Jadi moga-moga Allah berikan rezeki kepada kita supaya nampak Al-Quran ini adalah Al-Quran ajabah dalam Quran sebut. Al-Quran ni adalah the amazing. Satu benda yang paling ajaib yang pernah diturunkan kepada semana-mana Nabi. Tak ada lagi mukjizat yang sehebat Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah saya sekejap dalam masa seminit saya nak baca sedikit daripada atas. Ada yang bagi salam kepada saya tak bagi jawab salam lagi. Minta seminit 2 minit ni kita ambil sedikit bagi salam. Sebab bagi salam jawab salam ni juga adalah amalan ahli syurga. Suka suranai zulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairun majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Azalina, Hajjah Nur Azalina syukur. Assalamualaikum. Ada tadi kita baru berjumpa di Bandar Senai. Dalam bab kitab At-Tazkirah. Hari ini kita berjumpa pula dalam online. Online. Moga-moga yang berjumpa saya ni, yang saya tengok dalam grup ni, baik secara fizikal, baik secara online, moga-moga bukan bertemu saja di dunia, malah kita juga akan bertemu di akhirat. Sod dengan hal tu kalau boleh rapat. Jangan ada alif. So, Suaya Mat Zahagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mimi, Kak Mimi, Assalamualaikum. Saya bagi akak semua dah. Saya anggap macam semua yang ada depan ni akak ataupun yang lebih tua. Kak Mimi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon maaf kalau ada yang lebih muda daripada saya lah. Saya panggil akak. Mat Zana Ishak. Terima kasih sama-sama. Juliana. Kak Juliana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Mat Zana Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Rapiah Yaakob, Surina Hussein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zalina Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khairul Hurain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maimun Harun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasia Abdul Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah. Yuzra Linda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah. Okey semua Okey. Jadi insya-Allah semua dah selesai. Saya berjawab salam. Mungkin ada Wan Aisyah Zubaidah, Latifah Hussein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Zubaidah Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa Aisyah anda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oji Azril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Dan siapa yang saya tertinggal, maka saya pun jawab dengan kalimah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam mana Ustaz dengan kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha? Yang tu kena buka nanti kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Kita ni terus belum? Sampai saya habis cerita ni, Nabi Adam ni, saya terus akan masuk ke dalam kisah Qasasul Anbiya. InsyaAllah. Saya akan masuk kisah Qasasul Anbiya terus. Saya terus kot. Sebab yang lain-lain, yang bab-bab zikir, bab-bab lain bagi imam lain lah, imam muda ada. Imam yang tak berapa tua ni, kita terus sila baca daripada sampai kitab ni habis. Saya akan baca kitab Qasasul Anbiya dan saya akan tengoklah kitab-kitab yang mudah difahami. Imam remaja. Lagi mulia kot. Imam muda dia biasa je 20-an. Imam remaja, yang ni lebih saya suka nama ni. Bagus lah. Siapa tadi sebut? Nanti boleh sebut nama. Okey, saya suka benda tu. Okey, Imam remaja. Okey, insya-Allah. Okey. Minta maaf Ustaz. Satu daripada semua yang Ustaz kongsikan malam ni lah kan. Ada dua perkara. Okay, pertama saya cuba tadabbur balik daripada gaya bahasa Allah pada Nabi Adam dan juga Iblis tu. Nampak rahmat Allah ni besar pada, sebab Nabi Adam ni kita tahulah Nabi pilihan dia pertama. macam kita anak sulung. Anak sulung ni kan banyak salahnya. Sayangnya Allah dekat Nabi tu, walaupun adalah nada macam menegur kat situ kan. Dah cakap jangan buka, tapi diakhiri dengan macam satu pujukan, datang pula dengan ayat bertaubat pula lepas tu kan. Berbanding dengan Iblis ni memang Allah kecam terus Ustaz kan. Tak ada betul.
Kat situ biasalah back balik bila Ustaz suluh-suluh pada diri tu. Maknanya kalau kita ni tunduk patuh berusaha juga, rasanya rahmat Allah tu besar untuk kita, Ustaz. Betul. Masya-Allah. Lagi-lagilah saya ni banyak buat salah. Di depan orang ni Allah benar-benar lagi banyak, lagi jauh lagi baik. Cuma kita bukan kita baik, tapi kita berusaha jadi baik. Masya-Allah. Berusaha jadi baik. Ustaz, lagi satu pasal hadis tadi tu, hadis Al-Bukhari tu yang kata kerana adanya Hawa tu datang pengkhianatan wanita pada suami kan. Yang ni atas sabda Rasulullah tentang apa? Tentang kisah nikah atau ada perihal lain? Maksudnya tentang ayat ni, yang itu tu, sebab tu bila kita baca benda ni, kita akan nampak bahawa macam mana pula kisah yang tentang Hawa ni kan. Maksudnya ni, jadi kat sini, okey, dia sejarah dalam masa seminit, sebenarnya dia disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, disebut khianat itu, dia cuba sebut gini je. Iaitu ingat, Hawa itu adalah seorang yang beriman, seorang yang lemah lembut dan suci. Sebenarnya maksud khianat itu bukanlah khianat agama, tetapi khianat itu hanyalah sebagai pembuka peluang untuk maksiat. Sebab kena ingat bahawa, sebab tu Allah bagi tahu, la tulhikum amwalakum wala auladukum. Jangan kamu terlalai dengan anak isteri kamu. Maksudnya anak isteri ni kadang-kadang ada pembuka kita kepada maksiat. Pembuka kepada leka kepada Allah. Kerana kita nak bawa anak ke jalan-jalan, nak belikan kabinet rumah ikut mana, nak beli tapawai, nak buat soyok rumah, nak beli emas. Sampai haji kita tak buat. Kita tak mampu sampaikan pergi haji. Tak dapat kumpul 9,000 sebab sibuk nak buat kabinet rumah yang harga 20,000. Ini sebut pasal nak faham. Dia membuka kelalaian, pintu-pintu lalai. Pintu-pintu lalai bagi orang beriman. Sebab tu dia kata kalau orang yang betul-betul nak menuntut ilmu, pertama yang melalaikan dia siapa? Isteri dia. Kalau betul lah isteri ni, dalam Al-Quran disebut kalau dibawa dipanggil isteri yang membawa suami dia ke jalan yang baik. Maksudnya boleh sediakan penyebab dia beriman. Maksudnya bukannya isteri yang melalaikan. Jadi kat sini disebut tentang khianat itu bukan jahat, tetapi yang membuka pintu kelalaian. Pintu kelalaian. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak, Ustaz. Jadi yang perempuan kat sini janganlah ajak suami pergi ajak pergi masjid. Boleh faham? InsyaAllah. Okey. Jadi itulah di antara. Okey, insya-Allah Ustaz remaja. Bagus. Ustaz remaja tu panggilan yang bagus. Doa. Ustaz, Allah bagi sifat-sifat lupa. Tapi kalau susah nak lupa, apa terjadi? Jadi tapi kalau susah nak lupa apa-apa yang jadi itu, macam mana Ustaz agar kita boleh perbaiki diri. Jadi insya-Allah lah. Sebab itulah kita ni dijadikan lupa tau. Kalau tak lupa payah tau. Kita masih lagi, kalau mak saya mati, arwah mak saya, arwah bapak saya sedih pada hari pertama, hari kedua, ketiga. Kalaulah saya tak boleh lupa kejadian tu, hari tu, sentuh saya sedih sampai hari ni. Sampai tak boleh buat apa kerja. Sebab tu Allah lupakan sedikit demi sedikit. Bukan lupa kejadian tu. Dengan masa lupa. Jadi sebab itu manusia ni Allah beri juga lupa. Kalau tidak, kita akan stres. Sebab masalah yang kita hadapi tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Tapi lupa akhirnya sedikit demi sedikit kita hilang dari ingatan kita. Jadi insyaAllah, moga-moga. Tapi jangan, tapi yang dikatakan yang dilupa tu jangan lupa dengan dosa. Jangan lupa dengan amal. Barang siapa yang terlupa dengan amal yang istiqamah, maka tak lain dua sebab. Kerana syaitan dan kerana dosa dia. Kerana dosa dia. Jadi siapa yang beramal, kemudian dia terlupa dengan istiqamah dia, maka tak ada lain Allah sebut dalam Al-Quran, melainkan dalam hadis Nabi yang sahih, iaitu dosa dia dan juga kerana syaitan. Jadi kalau kita terlupa dengan benda baik, dua benda je kita tahu. Dosa kita, kalau macam menurut tahajud, dan istiqamah tahajud, tadi tak istiqamah tahajud, tak apalah. Yang istiqamah duha lah, istiqamah al-muq. Tiba malam ni, terlupa baca al-muq. Tertidur, besok pagi teringat, aku tak baca al-muq malam tadi. Tak ada lain, melainkan dua benda kena fikir balik. Dosa dan syaitan. Kena make up dosa aku sampai aku tertinggal baca al-muq malam tadi. Allah. Boleh faham Wallahu'alam. Jadi insyaAllah. Saya serahkan kepada ni, ataupun kita nak baca al-muq. Baca al-muq terus Ustaz. Nanti kita tutup. Okey, kita tutup. Kita pun dah pukul 10.30. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, kita baca al-muq. Sambil kita nak tunggu sahabat-sahabat kita buka al-muq tu, kita zikir dulu lah. La ilaha illallah al-malikul haq
المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم arhamna bil Quran. Rahmati kami ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini ya Allah sebagai imam ikutan kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai syifa dan penawar-penawar bagi penyakit-penyakit kami, wahai Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, kami dilekakan, wahai Allah. Maafkan kami dan ingatkan kami ya Allah untuk kami selalu dapat membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ya Allah, Engkau ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham ya Allah, fahamkanlah kami, pandaikanlah kami ya Allah untuk memahami Al-Quran dan isinya ya Allah. Pandaikanlah kami juga ya Allah untuk mentadabbur Al-Quran, wahai Allah. Wa'allim warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan, wahai Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah, fi kulli laylah, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki kesempatan tilawat suratu Yasin, untuk kami dapat membaca surah Yasin fi kulli lailatil Jumu'ah, pada setiap malam Jumaat sekurang-kurangnya. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki tilawat suratul Kahfi, untuk kami dapat membaca suratul Kahfi fi kulli yaumil Jumu'ah, pada setiap hari Jumaat ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan rezeki
tilawatal Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran, ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang, waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan fil qabr, dengan sebagai syafaat kami di dalam kubur, wa syafa'atan fi yaumil mahsyar ya rabbal alamin. Wahai Tuhan semesta alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, insyaAllah, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah Isyak kita berjalan lancar dengan begitu kisahnya Nabi Adam. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang Adam dan Hawa. Ustaz juga menyentuh tentang aurat yang ditutup, aurat yang dijaga dan ditutup oleh Allah, dan aurat yang terbuka selepas Adam melanggar perintah larangan Allah dan supaya tidak mendekati pohon larangan itu. Aurat Adam dan aurat Hawa terbuka tanpa sengaja dan menutupnya dengan daun-daun syurga. Hawa tak payahlah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf hanya ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekiranya yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Semohon diri Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan untuk kuliah pagi esok Ustaz. Pada pukul 6.40 pagi kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar bin Samsudin dengan bacaan Yasin, Tahlil dan Tazkirah. Dan pada kita ada kuliah duha pada pukul 8.30 pagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, dengan tadabbur surah Ali Imran. Dengan itu, bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.